Okey, jadi kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Pesta Melaka boleh datang ke Kedai Toko 37 Kelantan, ya. Kedai Toko 37 untuk dapatkan koleksi-koleksi buku yang ditulis oleh Kelantan, ya. Termasuk KMPK. Okey, jadi kita ke buku yang ketiga. Ketiga, ya. Tentang Tun Fatimah. Okey, jadi untuk soalan pertama sekali, siapakah Tun Fatimah yang Tun Fatimah ni pun tokoh yang benar-benar wujud, bukan tokoh fiksion kemerdekaan, dan nama ni juga disebut oleh Pak Hamka dan bukunya Sejarah Umat Islam, termasuk itu dalam sejarah Melaka, yang mana Tun Fatimah ni anak kepada bendahara dan Melaka, Bendahara Tun Mutahir, ya. Kemudian nama dia terkenal apabila Tun Mutahir tadi dikenal oleh penguasa istana, mengatakan Tun Mutahir tadi merancang untuk nak memulihkan Sultan Mahmud Shah itu yang terakhir. Dia tanpa usaha periksa, Sultan arahkan supaya benda itu dibunuh. Yang mana sebelum dibunuh tadi pun dah macam satu perselisihan faham lah, sebab dia mengatakan kuasa bendahara tadi itu dah terlalu besar sangat. Rakyat berhak mengadu pada bendahara, bukan dengan sultan. Dia sampai pedagang di luar menghadap bendahara dulu. Jadi ini digunakan oleh Wan Hussein Turki dengan bendahara untuk nak melenggang dan hubungan antara sultan dengan bendahara. Dia sampai ke peringkat dia mengatakan bendahara tak kumpulkan harta untuk nak merampas kuasa. Sultan Mahmud perintahkan supaya bendahara dibunuh, dan dibunuhlah bendahara dengan Fatimah. Ayah dia dibunuh, abang dia dibunuh, anak suami Tun Fatimah pun dibunuh. Dengan cerita Tun Fatimah ni seorang cantik, kan. Sebab Tun Fatimah ni, kalau kita baca ceritanya, memang agak kurang baik ceritanya, sebab perangai Sultan Mahmud I. Tapi bukan saya yang rujuk pada yang orang dah tulis, pada sejarah Melayu, pada Pak Angka, kan. Jadi macam ceritanya perangai Sultan Mahmud I. Sultan masukkan dalam, ya, ada dimasukkan jemaah, masukkan macam perangai dia. Contohnya dia ni, Sultan Mahmud pada masa itu dia katakan sultan yang paling kaya dalam dunia pada itu. Raja Darul Mak pun kalah, sebab dia Melaka pada masa itu terkenal dengan pusat emas, sampai orang barat kata Melaka ni sebenarnya emas, kan. Masa satu pelukis dia tulis kota, dia mengatakan ini hanya sebenarnya emas. Jadi sekarang itulah datang orang Portugis, datang orang Sepanyol, datang orang Belanda untuk mencari. Dia kata inilah dia sebenarnya emas yang sedikit banyak daripada emas. Dan pada masa itu dikatakan orang di Melayu Melaka waktu itu memang berniaga emas. Sebab bila saudara daripada China, India, daripada Arab datang sini, kalau Melaka orang 400, yang paling banyak di India 400, ataupun di Indonesia. Kenapa Melaka? Ada mengatakan sebab orang Melaka itu dia pandai menumbuh emas. Dia beli barang daripada China menggunakan emas, beli barang daripada India menggunakan emas, pada Arab menggunakan emas. Jadi kerana Melaka juga datang ke Melaka, sebab Melaka terkenal dengan tempat emas tadi itu. Jadi kerana itu sudah dapat kerana mewah sangat, kan? Sampai kereta kuda dia pun buat daripada emas. Itu disebut dalam catatan Alfonso, yang kata di antara harta yang dirampas termasuk kereta kuda yang setengah tu yang mana dibuat daripada emas. Kereta kuda itu emas, kan. Kenaan itu bagi emas balik. Jadi bila ayah dia dibunuh dan dikatakan betul cantik orang dia, dan Sultan mengatakan dia tersinggung pula kenapa ayah dia dan Melaka tak beritahu dengan dia yang dia ada perempuan. Jadi dengan cerita kalau ada orang cantik, dia akan jadi ambil buat ke sana, macam tu ceritanya yang saya tadi lah. Kemudian bila dia hukum bunuh tadi tu, dia tinggalkan Tun Fatimah seorang, yang lain dibunuh. Abang dia, suami dia, ayah dia dibunuh. Kemudian
Sultan ambil Tun Fatimah jadikan isteri. Jadi pada masa itu kita pun tahu jadi perasaan perempuan kan, bila ayah dia dibunuh dan suami dia dibunuh, abang dia dibunuh, kena orang jadikan isteri pula. Dan itulah dia rasa macam marah kan, itu dah. Tapi Tun Fatimah tengok dalam Sultan itu, dia setuju untuk kahwin dengan Sultan. Dan pada masa itu orang macam kehadaian, Fatimah akan bunuh Sultan nanti, kena malam nanti dia akan balik. Tapi Tun Fatimah tak macam tu. Separuh orang tu kata dia ambil sebab itu tak apa benda balik kan. Tapi Tun Fatimah ada pandangan lebih jauh. Dia jadi isteri Sultan. Maka nanti dia akan siasat balik siapa dia orang yang fitnah ayah dia, ayah mak dia, ayah dan suami dia kan. Jadi akhirnya dapat tangkap tadi orang yang buat fitnah dan orang tu dia hukum. Jadi yang kedua pula, Tun Fatimah dia boleh bentuk suami jadi orang yang baik daripada terkenal dengan macam-macam perangai suami dia kan. Tapi Tun Fatimah dapat jadikan suami dia hisap tadi dengan silapan dia. Itu di antara jasa dia. Kemudian bila Portugis nak lalu Tun Fatimah bersama terjun pada perang untuk menentang Portugis. Dan bila nak bunuh Tun Fatimah sama dengan suami dia sama-sama lari bunuh ke Johor dengan masyarakat Indonesia dan balik ke Terengganu terus berjuang menentang Portugis. Jadi itu di antara yang kita namanya Sri Kandi di atas watak tadi, di atas jasa dia tu Tun Fatimah. Jadi selain daripada itu, apa lagi sumbangan yang telah dilakukan Tun Fatimah sampai digelarkan sebagai Sri Kandi? Tun Fatimah sebenarnya yang menggerakkan orang Melayu untuk menyergap balik Portugis. Dia mengumpulkan perubatan di Johor. Kemudian walaupun dia di Indonesia dan dilantik sebagai raja sana, Sultan Namun, tapi dia kata tak, kita balik ke tempat negara kita untuk teruskan perjuangan. Jadi kalau dia nak senang, dah senang dia dalam negara. Di Indonesia ada pusat sebagai raja dah kan. Tapi dia ajak suami dia balik ke tanah Melayu untuk terus berjuang tentang Portugis. Dan dia juga yang menggerakkan Laksamana Nadir untuk menyerang Melaka. Dan ada mengatakan dia juga yang menggerakkan bantuan daripada Aceh, Indonesia untuk datang tentang ni dan sebab tapi dia dah sebagai orang yang kami lah, kerana dia orang yang depan tak ada kan, dia pernah macam tu. Jadi jasa dia tadi kepada saya memang sesuai lah kita katakan dia sebagai asalkan Melayu. Okay, banyak. Jadi kesimpulan daripada tiga buku daripada dihasilkan, buku yang mana yang paling lama telah dihasilkan sehingga menjadi sebuah buku yang boleh dibaca sebagai dia sebab saya sebenarnya dah sebelum masa menulis tu mana tak ada lain lagi lah kan, bukan situ je. Jadi kadang-kadang tu saya ambil masa satu buku contohnya dalam 3 bulan kan. Mana ada kadang tu boleh siap dalam masa sebulan. Sebab benda ni bukanlah satu benda yang mustahil. Sebab kalau kata sebelum masa menulis, hari-hari menulis, kalau satu hari katakan 10 buku surat. 10 buku surat tu boleh katakan dalam sejam atau 2 jam. Kalau hari-hari tulis, insyaAllah sebulan, kalau satu hari 10 buku surat, sebulan dah 3 buku surat. Dah dapat satu buku kan. Jadi sama juga dengan Hang Tuah. Tapi macam mana pun saya bukanlah saya seorang buat, saya pun ada tim saya. Saya tak pandai melukis, saya punya kawan yang pandai melukis untuk dia lukiskan lagu saya. Saya tak pandai buat layout, saya bagi kepada kawan untuk buatkan layout. Saya upah pada orang untuk edit balik. Jadi bukan saya seorang yang boleh letak. Tapi saya pun ada tim bahagian buat cover, tim bahagian editor, tim bahagian layout dan sebagainya. sampai sini ini. Jadi 3 buku ni paling lama untuk dihasilkan yang mana? Kalau ikut paling lama nak siapkan MBK lah. MBK lah. Kenapa lama makan masa? Sebab saya pernah pergi ke
Goa India, pergi ke Filipina kan. Tapi sebelum tu saya tulis kisah Mustafa Kemal Tatung. Saya pergi ke Turki juga. Pergi Turki untuk buat kajian, nak tulis kisah Hassan Al-Banna, pergi ke Mesir nak buat kajian kan. Nak tulis kisah dia, pergi ke Sepanyol, nak tulis kisah apa ni, kisah Napoleon, pergi ke Perancis, macam tu dah. Banyak sangat. Jadi apakah kepuasan yang dapat Abang Haji kongsikan bersama kami melalui tulisan ini? Apakah kepuasan yang dapat pada banyak yang mengukur intelijensi? Sebenarnya bila kita niatkan hati itu, kita buat itu untuk kebaikan, kan? Untuk kebaikan, untuk dakwah yang kita buat kerana Allah, kita rasanya taklah rasa macam mudah putus asa. Contohnya dah ada mengatakan Pak Latif ni dah tua dah, kata dia, kenapa sanggup supaya baru-baru ni pergi ke Pesta Buku Brunei kan. Lepas tu Pesta Buku ke Pahang, lepas tu masuk Pesta Buku Melaka. Kan lebih elok di rumah kan, contohnya kan. Tapi kerana saya niatkan saya pergi Brunei, saya buat buku Brunei, dapat edar buku Brunei, dapat kumpul dengan orang Brunei, dapat menjadi silaturahim dengan orang Brunei. Pada saya itu satu usaha kebaikan juga yang boleh saya mampu lakukan. Terus duduk di rumah saja, itu untuk diri sendiri je kan. Tapi lepas itu keluar ceritakan dalam buku yang saya tulis kan. Kemudian pergi dah ke Pahang macam tu juga, dapat jumpa macam Pahang, dapat juga bercerita kepada kisah-kisah buku tadi tu. Jadi pada saya itu kepuasan pada saya, satu kepuasan, satu motivasi bagi saya. Jadi itu yang membuat kekuatan sebenarnya pada saya. Kerana kita kan memang 9 ni tak daya lagi lah nak keluar dah kan. Kalau ikut berapa umur Pak Latif sebenarnya? 69 sebenarnya. 69. 69. Masih banyak. Tapi alhamdulillah, saya sebenarnya bawa demam ni. Balik dia pada Pahang tu, saya demam tu hampir sebulan demam. Tapi alhamdulillah lepas tu sihat balik. Saya rasa macam sedikit sihat dia, turun kesihatan, terus kembali usul lagi. Kalau hari itu tak bangun lagi, tak tahu dah, tak dapat lagi dah. Tapi Allah bagi kekuatan balik. Demam sihat, balik sihat, dapat saya kembali balik pada malam itu. Dakwah kan. Banyak orang tanya di belakang macam mana Pak Latif. Dalam buku saya tu macam ni dah. Saya dah kata tu bukan nak macam untuk saja. Memang nak kita punya dua ni nak untuk nama, tapi sambil itu saya niat itu untuk nak dia pun macam nak saya dapat ramai datang kepada saya dapat buat balik bercerita tentang kisah sejarah. Saya itulah yang memberi bahagian kepada saya. Bukan mana tak nak untung, semua nak untung, orang nak untung, tapi ada benda lain yang lebih kepada saya. Dapatlah kepada membaca Pak Latif saya selama ni banyak macam Pak Latif tadi kita kamu dulu dengan Pak Latif. Ada mengatakan semua Pak Latif terus sihat, yang pada itu pada saya kata macam tu lah yang bagi motivasi pada saya. Mungkin Pak Latif secara ringkas kita rangkumkan untuk ketika kita buku tadi, apakah pengajaran yang dapat kita kongsikan kepada kita semua tentang buku? Antara pengajarannya, bila kita baca kisah Enrique Hantu Akhir Kamu kan, kita tahulah macam mana sejarah bangsa kita zaman dulu, zaman tua, yang mana Hantu Akhir pernah berlayar sampai ke Jepun. Dibuktikan benda itu bukan kedekaan. Hantu Akhir pernah berlayar sampai ke Turki, dipanggil masa itu negeri Rom. Kita tahu Hantu Akhir akan pergi naik perahu. Tentu dia naik kapal besar untuk menunggang lautan sampai ke Turki kan. Jadi kita tahu berapa hebatnya orang Melayu pada zaman itu. Zaman sebelum Portugis dan Melaka. Orang Melayu sebenarnya dah pandai buat kapal besar, dah ahli pelayaran satu. Itu sebabnya orang Melayu banyak peribahasa atau benda Melayu kaitan dengan pelayaran. Contohnya macam dalam Batun dikatakan pisang emas bawa belayar. Dia ada kaitan dengan sebagai lain itu belayar gitu. Jadi ada lagi dua tiga Batun lagi macam tu ada kaitan dengan keadaan Melayu tentang pelayaran kan. Dia termasuk
hantu dia diutus sampai ke negeri itu pun. Jadi mereka yang tak percaya dia kata itu tak betul lah, kalau mana boleh dari Pulau sampai ke Jepun, dari Pulau sampai ke tapi benda itu terbukti. Malah ada satu surat dia orang lupa di Topkapi di Turki, Sultan surat itu Sultan Al-Fatih hantar kepada Sultan Ratu, disebut nama hamba, dijemput dengan ke Turki untuk merayakan kemenangan Turki menakluk Konstantinopel. Jadi rupanya memang dah ada dulu orang Melayu masuk ke Melaka, masuk ke Aceh, masuk kepada tempat lain bantu Al-Fatih untuk menakluk Konstantinopel. Maknanya bukan orang Turki saja yang menakluk, dibantu juga oleh orang lain, termasuk orang Arab Melayu. Tapi tak sebut dalam sejarah, tak sebut benda itu kan. Dan dalam Turki kita pergi pada muzium senjata Utsmaniyah, dalam tak satu pameran dia keris yang blok-blok itu siap keris. Jadi kalau keris tadi itu memang orang lain buat. Kalau kata tempat lain dia bukan keris, ini macam keris senjata. Jadi kemungkinan pahlawan yang dulu dia ambil senjata dia dikumpulkan di pameran masih ada di sebab kalau ikutkan pada keris yang dibuat oleh para Melayu tadi bukan sebarang keris sebenarnya. Dikatakan besi dia pun besi yang nak kata sakti itu, tapi memang keris yang hebat lah. Kalau katakan daripada sebenarnya sikit pun tak boleh mati. Sebab kita ada juga senjata api dia, mana senjata api pakai keris pakai. Jadi kalau katakan hanya cerita keris saja, pada saya memang kurang tepat lah. Sebab bila orang Melayu Melaka menerima orang Arab datang, orang Cina datang, takkanlah orang Melayu tak teragak nak niru kapal orang datang daripada Cina. Takkan orang Melayu Melaka nak niru kapal daripada Arab ataupun dibeli kan. Lepas tu dia belajar dan sesuatu pernah hantar ahli tenung ke India. Jadi memang ada bukti mengatakan memang tadi itu memang orang itu pandai dia. Perjalanannya kena bila kita baca sejarah balik sebelum nanti timbul semangat kita untuk mencontoh mereka kan. Segi bahasa pun hantu dengan boleh bahasa sampai boleh tiga bahasa terus saja. Boleh bahasa itu juga dengan TDK. TDK ni kejalannya orang Melayu ni walaupun terjampak di mana pun dia berkata malam tu benda yang baik tu walaupun buang ke pulau, buang ke laut ke pulau ada kan. Semua macam TDK. Tun Fatimah tu macam tu juga. Dia nampak orang wanita Melayu yang mana peranan dia bukan saja untuk diri dia, bukan pada diri negara dia, dia tu tidak rasa senang dan lewat tak dan kita juga kita negara Melaka kita Portugis kita nak mesti dia jadi peranan dia itu sebagai contoh dia wanita yang pada jauh sanggup dia bertemu, sanggup dia dia siapa sesuatu yang baik dan sebagainya. Okey, baik. Kita sebenarnya selain daripada ada penonton ini, kita juga sebenarnya dalam pimpinan Facebook Rasmi Perpustakaan kita tular secara live. Jadi untuk sementara ni ada tak, kalau ada soalan kita buka kepada penonton, kalau ada daripada Pak Latif tentang buku yang dihasilkan oleh Pak Latif, ada tak? Kalau ada antara yang nak bertanya boleh juga lah. Contohnya macam ni, saya ada baca buku Latif, saya sikit dengan ini contohnya lah kan. Lepas tu atau apa sajalah, kalau nak kata komen nak pendapat okey. Tak ada dialog tadi tu. Nak juga saya terang balik. Kalau ada dialog yang menyalahi hukum Islam, itu dikaitkan betul. Contohnya ada dialog ada dialog Sayyidina Umar mengajak orang buat jahat.
Itu pendidikan dia betul dari rumah. Dia ngajak orang jahat. Dia betul kena ada orang tua. Dia ngajak orang pergi ngomong gitu kan. Tapi kalau dari itu dia tu kalau awak dia ngomel, apa masalahnya kan? Tapi fakta tak dari kan. Fakta tak lagi di fakta gitu. Ya sila ada ni yang nak tanya lah. Kita ada Okey, kontaknya kita soalan yang terakhir, Tuan Haji. Apakah nasihat Tuan Haji kepada kalau hari ini kalangan kita yang menuliskan dalam Facebook, nasihat kepada Tuan Haji kalau kita nak menulis novel berdasarkan kepada fakta, bukan otak. Sebenarnya banyak juga orang tanya, berarti macam cara untuk nak menulis, gitu dia. Jadi pada saya macam inilah. Kita di Malaysia ni bukan satu bidang saja, bukan satu. Ada orang menulis buku masakan, laris sebenarnya. Ada orang menulis buku komik, laris sebenarnya. Ada orang menulis kisah cinta, laris sebenarnya kan. Ada macam-macam kisah, macam-macam bidang yang dituliskan, ada peminatnya. Ini masuk dalam profesi Islam ni. Walaupun ada yang mempertingkatkan mereka, tapi dia minat itu dia tetap beli juga. Sebab dia kadang tu dia tak kenal siapa penulis dia, tapi dia seronok membaca buku tadi tu. Jadi pada saya yang ada nak jadi penulis, pertama sekali yang kena ada, mesti ada minat penting. Minat menulis. Kalau tak ada minat, dia tak jadi. Walaupun orang kata bakat penting, tapi kalau bakat ada tapi tak minat, dia tak jadi juga. Tapi bila ada minat, ada usaha, kena bakat tu akan nampak nanti. Macam orang ada bakat nak main bola, ada sanggup pergi berlatih ke padang, hujan ke panas ke, ada sanggup pergi padang kebun kan. Itu menulis dia kalau dah minat menulis, dalam keadaan cuaca, dalam keadaan apa pun dia akan menulis. Tak banyak pun sikit. Contohnya kan. Jadi menulis ni pada siapa boleh menulis. Dia tak ada had umur. Macam saya sekali dah 69 umur, masih boleh menulis lagi, masih boleh menulis lagi. Ada kalau katakan ada orang umur saya ni pun masih berkarya. Mana bilang misalnya dia tak ada had umur dan tak ada satu apa ni kelayakan. Contohnya orang yang ada PhD saja tulis tak. Saya ni tak ada PhD, tak ada diploma, tak ada ijazah pun masih Allah bagi kesempatan untuk menulis. Alhamdulillah lah kan. Sebab orang tu kadang-kadang tu dia nak baca buku, dia tak kaji siapa penulis dia, walaupun nama dia tak ada, pakar dia doktor contohnya kan. Tapi kalau ada lagi bagus. Ada tentang benda yang satu ni dia tulis tu lagi cantik, lagi bagus, lagi mudah diterima oleh masyarakat. Yang penting banyak baca, penting. Banyak baca. Bila baca ni dah datang kekuatan menulis. Nanti ada buat mikir ke ataupun mereka berlakon. Saya tak dapat buat mikir, tapi kadang tu ada pihak-pihak sekolah dikumpulkan dalam murid dia dalam 10 orang, dia pun saya datang ke sekolah tu nak terangkan dengan penulisan itu ada. Tapi saya sendiri yang nak buat bacon, belum ada lagi dah. Tapi kalau ada lain pun saya datang semua, ada perbuahan kan, saya datang. Jadi Pak Datin sendirilah kalau ada permintaan. Ada permintaan, tapi beritahu awal lah. Kalau nanti dah ada program dari itu, macam 2 bulan kita buat tu, beritahu datang tentang ke sekolah itu, ya kan. Jadi bila sekolah jemput, kadang nak macam kadang nak buat bengkel. Yang pertama sekali dia tanya Pak Datin, berapa bayaran dia? Kerajaan Unity dia pun macam tu juga. Dia kata Pak Datin berapa 1 jam bayaran dia? Saya kata saya tak pernah minta bayaran. Dia pun dah banyak tanya lah untuk nak bayar kan. Tapi yang saya minta satu je, pada hari itu gunakan saya buat pameran dan jual buku. Makna saya berceramah tentang ni, jadi ada pembantu saya akan buat satu meja jual buku saya. Jadi Pak Datin bersedia lah. Bersedia. Cuma minta saya benarkan kami buat pameran dan jual buku saya. Tentang berapa nak bayar itu saya tak minta lah.
Tapi kalau katakan kita tidak bagi, sedih. Tapi kalau benarkan buat bagaimana mana? Dah cukup daripada saya. Dia berjual buku tadi pun dah. Dia banyak daripada kan. Dapat masuk sekolah. Cikgu beli, pelajar beli. Saya alhamdulillah dah syukur dah tu. Terima kasih banyak. Jadi tuan-tuan dan puan saya, jadi kalau kita nak dapatkan buku daripada Pak Latif, 3 buku suntik, 3 buku ni, boleh datang di gerai nombor 37 kan. Kalau masuk daripada Starbucks tu punya, kita dapat gerai Pak Latif lah. Jadi boleh dapatkan. Jadi Pak Latif, kita sampai kini saja masih membutuhkan kerja. Jadi bagi pihak Perwakilan Perpustakaan Orang Melaka, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Latif yang hadir daripada pada kami dan juga tuan-tuan dan puan yang menyaksikan pada program ini, dan untuk itu saya serahkan kembali majlis kepada pengacara majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Zaidi di atas pengendalian sesi bersama penulis sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, dipersilakan Tuan Haji Muhammad Rizwan bin Abdul Jalil untuk menyampaikan cenderhati kepada Tuan Haji Abdul Latif bin Bali. Dipersilakan. Dengan berakhirnya sesi bersama penulis ini, maka berakhirlah Pesta Buku Melaka 2023 untuk hari ini. Bertemu kita sekali lagi di Pesta Buku Melaka 2023 pada hari esok. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.